Dekat sinilah dia macam connect the dot tadi. Yang Abang Adil highlight tadi dengan yang hujah manager saya tadi. Which is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa untuk segmen ni saya tak ada nak tunjuk apa-apa slide kepada anda, tak ada nak present apa-apa produk, just sembang santai sahaja. Anda boleh tekan play, minimize and anda boleh sambung kerja anda macam biasa sambil dengar saya membebel. Untuk playlist podcast ni saya ada sediakan link dalam ruangan description box below. Katakan anda tak puas dengar saya membebel dalam video kali ni, anda boleh sambung dengar saya membebel dalam video-video sebelum ni lah. Okey, topik kita kali ni adalah berkait dengan telco. And actually saya dapat idea untuk buat topik kali ni lepas tonton video package U Mobile terpaling rahmah dari Abang Adil, pendakwah teknologi. Which is dalam video tu Abang Adil ada highlight kalau anda subscribe package terpaling rahmah dari U Mobile tu, in future pada masa akan datang kalau ada package yang lebih baik, lebih padu, kita boleh upgrade ke package tu tanpa sebarang denda ataupun penalti. Saya macam pelik lah. Bukan ke common kalau keluar package yang lebih baik, so kita upgrade ke package tu tanpa sebarang penalti? Bukan benda tu biasa ke? Tapi mengenali Abang Adil dekat dia punya Facebook, dekat dia punya video-video, saya yakin yang dia tak akan highlight benda tu kalau benda tu tak penting. So saya tak dapat jawapan. Saya tak PM dia, saya tak tanya dia, tapi saya hold kejap. And in the same time, dekat universe yang berbeza saya pergi ke kedai komputer Mona Lisa di KB Mall. Saya lepak dengan manager bahagian warranty dan juga servis. Saya tanya dia, adakah pengguna smartphone sekarang dia punya telco tu akan automatically upgrade ke 5G? Adakah dia akan dapat 5G kalau coverage dekat dia punya rumah ataupun dekat dia punya tempat kerja tu dapat 5G lah. So yang pertama kita kena tengok smartphone kita. Kalau smartphone kita support 5G, insya-Allah dia akan support 5G lah. Dan yang kedua yang menarik perhatian saya adalah dia share pengalaman peribadi dia. Dia kata dia pengguna Unify, tapi Unify dia walaupun detect 5G, data keluar masuk tu tak menggambarkan 5G. Dia kata mungkin dia punya package tu di block, 5G tak ada, hanya 4G sahajalah. Dan saya tanya kenapa berlaku macam tu. Dia bagi hujah lah, manager saya ni dia bagi hujah. Ni bukan officially dari Unify ke dari Celcom Maxi, bukan. Ini hanya hujah peribadi dia. Mungkin betul, mungkin salah. Dia kata dia punya package tu Unify Mobile, which is saya tak pasti juga dia punya package tu macam mana, di block. Dia punya 5G tu di block in order untuk protect Unify Air. Sebab Unify dia ada Unify Air yang support 5G punya. So untuk pastikan produk mereka yang satu lagi ni tak terjejas dari segi jualan dia, apa yang Unify buat, dia tak bagi 5G dekat Unify Mobile. So dengan cara tu dua-dua produk dapat dijual dengan baik lah. Katakan anda nak lompat ke Unify Air, of course anda akan kena bayar penalty. And dekat sinilah dia macam connect the dot tadi. Yang Abang Adil highlight tadi dengan yang hujah manager saya tadi. Which is sebenarnya benda untuk upgrade ke plan yang lebih bagus walaupun telco yang sama, secara kita kata tanpa denda, tanpa penalti ni adalah tak common. Standard praktik dekat Malaysia, walaupun anda guna telco yang sama, bila anda nak upgrade ke package yang lebih bagus, dia ada denda ataupun penalti. Ini standard practice. So apa yang Abang Adil highlight tu, walaupun kedengaran common, dia adalah satu feature ataupun satu sales point yang sangat bagus lah. Alright, actually itu sebagai mukadimah. Dalam video kali ni sebenarnya saya nak kongsikan dengan anda beberapa trik yang digunakan oleh telco-telco Malaysia ni untuk pancing pengguna ambil mereka punya plan. Untuk pengenalan juga, saya dulu 2014-2015 memang aktif gila jual produk dari Celcom lah. Masa tu Celcom ada perkenalkan internet unlimited RM38 Malaysia. Kau saya jual sampai untuk pantai timur Malaysia ni, saya pernah naik pentas dapat nombor 3 dari segi jualan. Tapi komisen yang dapat tu tak setimpal dengan effort yang saya keluarkan. So saya stop lah, saya dah tak buat Celcom. After that memang datang U Mobile ke DG ke, dia approach saya untuk jual mereka punya produk. Saya dah tak main lah. Bagi saya telco ni bukan saya punya game, saya tak pandai buat lah. Jadi after that saya memang tak update langsung tentang package telco yang ada dekat Malaysia. So kalau anda harap dengan video ni
anda akan dapat satu recommendation. Okey, dengan bajet RM50 Malaysia, package telco apa yang bagus? Sorry to say, video ni bukan, saya kena study dulu dan saya akan buat pada video yang akan datang lah. Biasa bajet anda untuk bayar telco ni sebulan berapa? Mungkin anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah, so saya boleh jadikan dia sebagai rujukan untuk next video saya. Untuk pancing pengguna ni, biasanya telco-telco akan guna perkataan unlimited ataupun internet tanpa had. Tapi yang orang tak tahu, ada benda yang terselindung, ada term and conditions yang disembunyikan oleh telco-telco ni. Walaupun dia punya perkataan tu unlimited ataupun tanpa had, tapi mereka main dengan speed, mereka main dengan kuota, mereka main dengan apps. Ini yang saya akan terangkan dengan lebih detail. First kali, biasa yang berlaku adalah mereka iklankan sebagai 50GB internet laju tanpa had. Mereka guna perkataan tu. Kenapa mereka highlight 50? Sebab bila anda dah guna internet tu sebanyak 50GB, speed internet anda akan jatuh lah. Katakan sebelum sampai 50GB, internet anda dapat dalam 100 Mbps per second. Bila sampai je 50GB, dia punya speed tu automatic jatuh jadi 200 KB per second. Kalau 1 Mbps per second bagi saya boleh consider lagi lah. Tapi kalau 200 KB per second memang out tak boleh buat apa-apa. Sebut tentang 1 Mbps per second, saya ingat lagi, yes, ada perkenalkan package yang dipanggil sebagai YesFizz. YesFizz ni dia bukan kabel atas tanah, dia macam bagi kepada kita satu produk macam tu, satu router, dan kita boleh guna dekat mana-mana. Yang ni betul-betul unlimited tapi speed dia 1 Mbps per second sahaja. Actually, YesFizz ni sangat-sangat berjasa kepada saya. Tempat saya duduk ketika tu memang tak ada Unify. Kalau ada pun Unify teruk gila. Kalau bayar pun macam bayar something yang tak berbaloi langsung. So saya ambil YesFizz, saya pakai, okey lah, 1 Mbps per second. Kalau nak guna untuk layan YouTube boleh lah, Full HD. Nak layan anime memang tak ada masalah. Cuma kalau nak main game tu tak pasti kenapa ping dia tinggi lah. So itu 1 Mbps per second. And YesFizz ni mereka ada yang kata dia punya kuota adalah 2 terabyte kan. Tapi saya pernah try, saya download lebih dari 2 terabyte. Speed yang saya dapat maintain 1 Mbps per second. Lepas tu dia lock tempat. Kalau kita register dekat Kota Baru, kita guna dekat Kuala Terengganu, kalau mereka detect, mereka akan penaltikan kita. Untuk YesFizz tu ada 2 tahun kontrak. Itu untuk YesFizz. Dan itu adalah untuk lock lock speed punya. Unlimited kuota tapi speed dia lock punya. Yang first tadi dia punya kuota tu unlimited, maksudnya anda boleh guna je lebih dari 50GB, tapi internet dia akan jatuh. Itu cara yang pertama. Cara yang ketiga pula adalah mereka lock apps. Biasa kita akan dengar dia punya tagline tu macam internet media sosial tanpa had. Jadi dengan dia punya plan tu, biasanya yang ni ada dekat prepaid lah, tak silap saya. Anda boleh guna WhatsApp, anda boleh guna Facebook, anda boleh guna Instagram tanpa had punya. Tak kisah 100 GB ke 1 terabyte ke, untuk apps-apps ni tak ada masalah punya. Tapi kalau anda guna untuk YouTube, anda guna untuk Chrome, bila sampai je dia punya limitation tu, speed memang jatuh gila-gila lah. Tak silap saya, even dia kata unlimited social media punya apps kan, untuk video tak boleh juga. Untuk video pun tak boleh juga. Mungkin siapa yang dah guna package tu, anda boleh kongsikan dekat ruangan komen di bawah lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling latest, yang Yes juga buat, iaitu dia unlimited dekat 5G saja, tapi untuk 4G dia limited. Untuk 5G dia betul-betul unlimited. Tak silap saya harga dia 50 ataupun RM70 Malaysia sahaja. Anda boleh guna dengan unlimited kuota. Anda nak guna 2 terabyte pun tak ada masalah. Dan internet pun anda akan dapat internet 5G lah, mungkin 500 Mbps per second macam tu. Tapi bila datang dekat 4G, dia guna je 4G, kuota dia sikit gila, 20GB macam tu, and speed akan downgrade gila-gila lah. Dia bukan downgrade, kita kata downgrade level 1 Mbps per second tak ada, tapi dia lagi rendah lah. So ini trik yang digunakan. Dia guna perkataan unlimited tu. Ada orang tanya saya, kenapa Kementerian Perdagangan Hasil Dalam Negeri tak kita kata tak ambil tindakan, sebab mereka main-main dengan perkataan unlimited kan. Kalau tak pun Suruhanjaya Komunikasi Malaysia kenapa tak serang telco ni sebab guna perkataan unlimited kan. Sebenarnya dia
dia grey area. Kita nak kata dia bukan unlimited pun dia sebenarnya dia unlimited. Nak kata dia unlimited pun sebenarnya dia bukan unlimited. So kita nak saman dia belah mana? Memang tak boleh punya. Cuma in future sepatutnya mereka boleh untuk haramkan telco ni guna perkataan unlimited untuk periklanan mereka. Benda ni berlaku dalam industri F&B, restoran. Kalau anda perhatikan, sebenarnya nak cari restoran yang ada perkataan halal. Maksudnya nama dia tu halal. Macam contoh, restoran Ashraf Halal ataupun restoran Halal Yakiniku, restoran Wagyu Halal yang officially dekat signboard tu memang tak ada. Sebab JAKIM, Majlis Agama dah haramkan penggunaan halal dekat mana-mana signboard dekat nama-nama kedai. Kalau nak letak logo halal sekalipun, dia mesti dapat halal JAKIM lah. Tujuan dia adalah untuk protect supaya kedai-kedai ni tak ambil kesempatan lah. Dia jual makanan haram tapi disebabkan nama dia halal, orang keliru, orang pergi masuk lah. So, saya rasa in future sepatutnya Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, Kementerian Perdagangan, dia letakkan syarat bahawasanya telco ni tak boleh guna perkataan unlimited untuk periklanan. Dengan cara tu, orang biasa takkan, kita kata, tak terpengaruh, tak keliru dengan mereka punya iklan tu lah. Sebab anda kena tahu, mungkin anda audience Mona Lisa, anda dah faham tentang data cap, speed cap dan sebagainya, tapi kebanyakan orang macam level mak ayah kita, diorang tak tahu apa-apa. So kadang-kadang diorang tertipu lah dengan benda-benda macam ni. Harapnya selepas ni ialah kementerian kita dia buat satu syarat yang mana telco ni tak boleh guna perkataan unlimited ni. Dia kena fikir cara lain. Tu lantak dia lah. So itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.